kan ataupun kita lihat ruang komen Facebook kita yang berhormat Dr. Azman, soalan saya, apa yang YB Doktor dapat belajar dan ambil iktibar daripada dugaan wabak COVID-19 ini daripada perspektif sebagai seorang exco pertanian? Mungkin boleh respon dulu soalan. Yang ini soalan yang sangat menarik. Khususnya sebelum ni bila kita bercakap tentang food security ataupun jaminan keselamatan makanan. Saya ambil contoh, bila kita bertegas bahawa tanah-tanah sawah yang berada dalam kawasan jelapan padi, air dan kelara, kita tidak benarkan ditukar syarat kepada tanah bangunan untuk buat rumah dan sebagainya. Sebab apa? Kerana kita tak nak keluasan sawah yang merupakan periuk nasi dan jelapan padi kita semakin berkurang dan akhirnya nanti kita nak makan apa. Jadi bila kita bertegas, memang ada pandangan-pandangan, suara-suara yang tak berapa setuju, Saya sangat alert dengan apa yang dimaksudkan oleh food security ni, kerana saya berpengalaman duduk di sebuah negara yang dikenakan sekatan ekonomi oleh PBB. Saya belajar dulu di Iraq, dalam tahun di Universiti Baghdad di Iraq dalam tahun 93 hingga 99, 6 tahun semasa Iraq sedang berada dalam situasi perang dan dikenakan sekatan ekonomi oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sekat ekonomi ni Mukhtar, maknanya sekat semua. Tak boleh berdagang, minyak tak boleh jual, pelabuhan tutup, lapangan terbang tutup, Iraq disekat daripada berhubung dengan dunia luar. Ketika itulah baru kita nampak negara yang mempunyai sumber bekalan makanan daripada dalam, paling minimal mereka boleh pastikan rakyat mereka boleh makan. Contohnya gandum. Gandum di Iraq ni ditanam jutaan hektar. Dia tidak ada satu sistem penairan yang khusus untuk tanaman gandum, cuma bergantung kepada hujan yang akan turun menjelang bulan September, bulan Oktober, bila nak masuk musim sejuk. Dan ketika tu gandum mula ditabur. Kemudian dalam sekitar 4 bulan, 5 bulan lebih kurang, dalam 120 hari, gandum ni mula dituai. Bila dituai, kerajaan akan beli semua gandum ni. Jadi semua hasil pertanian ini dibeli oleh kerajaan. Gandum ni diproses, kemudian kerajaan akan bagi balik kepada rakyat secara percuma dalam bentuk bantuan makanan. Jadi satu kepala dalam satu keluarga akan dapat 5 kilogram gandum sebulan. Jadi kalau dalam keluarga tu ada 10 orang ahli keluarga, sebulan gandum percuma dia dapat 50 kilo. Termasuk juga diberi kepada kami warga asing yang menetap secara sah di Iraq. Saya pun turut dapat gandum. Minta tolong jiran sebelah buat roti Arab. Di samping bantuan yang lain macam beras dan sebagainya. Jadi walaupun dikenakan sekatan, tak boleh keluar, lapangan terbang tutup, pelabuhan tutup, minyak pun dijual di bawah jagaan PBB, Amerika jaga daripada laut, darat dan udara dengan kekuatan ketenteraan, rakyat Iraq boleh makan. Sumber bekalan daging kambing dia, payah kita nak cari daging beku, yang ada daging fresh. Buah-buahan, buah anggur, buah tamak, begitu banyak sekali. Jadi bila kita tengok, kita lalui pengalaman berada dalam situasi sukar dan rakyat dia boleh makan, saya sangat memahami apa makna food security. Kita ni, rakyat kita biasa senang. Makan berasian. Bila sempadan ditutup, berasian tak dapat masuk, mula mereka bimbang cukup tak cukup beras kita. Jadi di antara pengajaran utama yang paling saya dapat pelajari dan saya harap rakyat kita juga belajar ialah kita belajar tentang istilah food security. Betapa pentingnya negara kita mengeluarkan sumber makanan sendiri, terutamanya makanan ruji yang kalau ditakdirkan kita berdepan dengan bencana wabak, bencana peperangan contohnya, dan apa-apa saja bencana yang menyebabkan sumber daripada luar tak masuk, sekurang-kurangnya rakyat perlu boleh makan. Dengan hasil yang dituai sendirilah, maksudnya dihasilkan sendiri. Alhamdulillah, itu antara kata pengajaran, ya Allah, bukan senang untuk kita melalui fasa kehidupan yang sebegitu. Doktor mempunyai pengalaman itu, alhamdulillah,